mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir bersama kita pada pagi ini untuk kita mendengarlah kupasan sedikit berkaitan dengan gig, trend norma baru dan macam mana kita relatekan dengan amalan baik peraturan. Dan alhamdulillah pagi ini kita telah yang bersama kita seramai 33 orang dan saya harap akan lebih ramai yang akan bersama kita pada pagi ini. Dan bersama kita juga pada ini adalah Dr. Nurisha Muhammad Alwi, iaitu Perunding Pembangunan Organisasi. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Dr. Ya? Alhamdulillah sihat adanya kita. Alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Hisham. Sebelum kita mulakan ni dengan kes COVID yang semakin meningkat ni, saya berkongsi sedikitlah norma baru yang perlu kita semua perlu patuhilah. Dan saya ada fakta sikit daripada Kesihatan Malaysia. Jarak 1 meter sebenarnya kita untuk menjauhi daripada COVID-19 kerana jika kita berada terlalu dekat dengan seseorang, kita mempunyai 82% jangkitan untuk COVID-19 dan penggunaan penutup muka ataupun face mask boleh mengurangkan risiko jangkitan 85%. Dan harap semua hadirin semua boleh mematuhi kita punya SOP di mana-mana sahaja. Dan sekarang ni makin membimbangkan kerana dah berlaku maksudnya kat mana-mana sekarang ni sporadik ni, bila kita pergi ke mall ke, kita pergi tempat-tempat awam ke, kita boleh berjangkit secara tidak langsung. Ya Doktor? Ya saya. Okey Doktor, siapa membuang masa, saya boleh kusarahkan sesi pagi ni kepada Doktor. Dan untuk yang belum familiar dengan sesi webinar, sebarang pertanyaan atau persoalan boleh klik di bahagian ada tanda soal dekat skrin tu. Dan saya akan bacakan dari semasa ke semasa dan Dr. Hisham akan kita akan jalankan secara interaktif. Kita tak nak biarkan Dr. Hisham bercakap dan saya pun perlukan komitmen daripada semua untuk sentiasa memberikan maklum malas kepada sesi kita pada pagi ini. Dan tanpa melengah masa, saya serahkan kepada Dr. Nurisha Muhammad Alwi, Perunding Pembangunan Organisasi. Dipersilakan Dr. Terima kasih Saudara Ahmad Fatan Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and very good morning kepada semua rakan-rakan yang berada dalam sesi pada pagi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Perbadanan Produktiviti Malaysia, khususnya kepada MPC Wilayah Utara, kepada pengarah yang kita kasihi, iaitu yang berusaha Dr. Hajah Mazrina, rakan-rakan yang berada di MPC Wilayah Utara. Okey, pada pagi ini izinkan saya untuk berkongsi topik yang telah diamanahkan kepada kita untuk berbicara. Topiknya ialah gig ekonomi, gig ekonomi trend norma baru. Tapi dari perspektif kita lihatkan bagaimana hari ini kita ingin mengaitkan gig ekonomi ini dengan amalan baik peraturan, dengan amalan baik peraturan. Jadi untuk itu kita lihatkan pada pagi ini kita akan berbicara selama lebih kurang 1 jam dan objektif sesi webinar kita pada pagi ini adalah seperti berikut ya. Pertamanya ramai di antara kita tahu apa yang dikatakan gig. Jadi hari ini adalah sesi ulang kunjung saja, maksudnya kita sama-sama berbincang tentang topik ini. Jadi dalam sesi kali ini kita harapkan bahawa apa yang akan berlaku pertamanya sesi webinar ini bertujuan untuk berkongsi perspektif trend ya, norma baru dalam ekonomi gig, dan adalah diharapkan setelah kita akhiri setelah 1 jam ini saudara-saudari yang berada di luar sana akan memahami kepentingan ekonomi gig ya dalam ekonomi negara ya. Cik Fatan, slide tu tak keluar suara, tak boleh gerak. Okey. Terima kasih. Okey, jadi objektif kita pada hari ini pertamanya kita memahami kepentingan ekonomi gig dalam ekonomi negara ya. Jadi kita nampakkan bahawa walaupun kita lihatkan gig ini secara umumnya beroperasi daripada pejabat secara maya ya, tetapi kita lihatkan bahawa dia juga boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Sekarang ni kita lihatkan trend yang kita nampak sekarang ni ada 4 trend utama. Pertamanya kita nampak trend, of course kita bekerja daripada rumah work from home.
Satu lagi ialah bila kita work from home ni, kita juga ada kata trend lainnya ialah berniaga daripada rumah atau berniaga daripada platform-platform yang lain. Kita juga nampak sekarang ni banyaklah kita berbincang semuanya daripada menggunakan platform teknologi ini, platform multimedia. Dan sekarang ni setelah sekolah ini dibuka, pengajian dibuka, pendidikan dan pengajian tinggi juga, kita melihatkan bahawa inilah trend semasa, bahawa kita belajar dengan PDPR daripada rumah, ya, dan pengajian dan kuliah pun juga daripada rumah menggunakan platform teknologi yang ada, ya. Jadi kemudiannya kita lihatkan bahawa gig ini agak memang dah lama, dan kita tahu bahawa dari masa ke semasa kita ada penambahbaikan dan ada pola-pola semasa, ya. So kita lihatkan, kita akan berbincang sedikit melihat perkembangan pola norma baru ekonomi semasa, ya. Jadi trend lah itu. Sebenarnya bagaimana kita nak kaitkan, ya, amalan baik peraturan boleh membantu dalam kemampanan ekonomi gig, ya. Kita dalam bahasa Inggerisnya bagaimana kita nak relatekan GRP lah, kalau di MPC kita gunakan istilah GRP ataupun Good Regulatory Practice, dan kalau ini kita kan amalan baik peraturan itu boleh membantu dalam kemampanan ekonomi gig ini, ya. Betul lah, Farhan, itu yang kita cadang untuk berbincang lah, ya. Jadi untuk itu kita lihatkan bahawa apa yang kita akan bicarakan pada pagi ini seterusnya ialah skop kita, ya. Slide seterusnya kita lihatkan bahawa apakah, pertamanya kita bagi sedikitlah definisi apa dikatakan gig ekonomi ataupun ekonomi gig, ya. Istilah perkataan gig itu GIG ni, dan kalau kita ini orang yang terlibat dalam ekonomi ini, kita dipanggil giggers lah, ya, ataupun orang turut serta dalam gig ekonomi ini, ya. Jadi saya juga terlibat dalam gig ini. Kenapa? Kita lihatkan bahawa inilah trend semasa kita bekerja, trend semasa kita menawarkan perkhidmatan kita, trend semasa kita bekerja secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Inilah trend semasa, ya. Okey. Sebenarnya kita nampakkan bagaimana trend semasa norma baru ini. Kita lihatkan trend ni kenapa? Kalau dulu kita lihat trend dia sekarang ni, kita lihatkan bahawa kalau dulunya dia lebih kepada e-hailing, pada Uber, kepada Grab. Tapi kita lihatkan bahawa skop ekonomi gig ini telah luas, ya. Kita dapatkan lebih ramai bidang-bidang kerja, bidang-bidang kerjaya ataupun jenis-jenis kontrak yang ditawarkan, dan yang mana kita sendiri boleh terlibat, ya. Jadi kalau kita katakan bahawa asalnya kita lihatkan bahawa ianya lah untuk bekerja dari rumah, bagi mereka yang tiada pekerjaan, tetapi kita lihatkan bahawa gig ini juga boleh dicari bagi orang-orang yang bekerja dan ingin mengasah bakatnya dalam menawarkan ekspertis mereka kepada majikan-majikan yang masih memerlukan perkhidmatan mereka. Sebenarnya kita lihatkan bagaimana kita boleh mengharmonikan ekonomi gig ini melalui amalan baik peraturan, ya. Amalan baik peraturan, maka kita akan definisikan apa dikata amalan baik peraturan supaya rakan-rakan yang berada di sana lebih memahami apa dikatakan GRP, dan bagaimana kita lihatkan ianya boleh dipetakan dan kita gabungkan dan kita kaitkan dengan ekonomi gig. Dan akhirnya kita lihat bahawa trend semasa ini, bila mana kita tengok faedahnya lebih baik, keburukannya agak kurang, maka kita akan lihat bahawa dia merupakan pendorong lebih ramai penyertaan ke dalam ekonomi gig ini, ya. Walaupun kita dipahamkan ada statistik mengatakan bahawa buat masa ini dengan PKP ini, dengan MCO2 ini, MCO1 ini, kita dapati kat Malaysia ni 26% daripada penyertaan tenaga buruh itu adalah sumbangan daripada ekonomi gig ini, ya. Jadi kita lihatkan bahawa itulah trend semasa, maka dia akan meningkat dan akan meningkat seandainya kita panjangkan MCO ini, ya. Right. Jadi saya rasa itulah dia kita punya skop buat bicara webinar pagi ini. Kita kita akan cerita pasal dia punya definisi dan sebagainya dan lihat kepada trend, dan yang paling pentingnya macam mana kita yang berada di luar sana boleh turut serta menyumbang kepada ekonomi gig ini secara tidak langsung, juga kita menyumbang kepada pembangunan sosial ekonomi di negara, ya. Okey. Jadi kalau kita tengokkan GIG ni, kalau ekonomi gig ni ialah pasaran buruh kontrak jangka pendek atau kerja bebas yang dilakukan oleh individu yang dipacu oleh teknologi digital, ya. So kita lihatkan bahawa ianya adalah pasaran buruh kontrak. Bermaksudnya kita lihatkan bahawa kita menawarkan perkhidmatan kita kepada majikan-majikan yang memerlukan kita secara kontrak. Maksudnya bila kata kontrak itu kita ada dah tempoh, mungkin jangka pendek, mungkin jangka panjang, mungkin one off ataupun based on assignment saja, ya.
Bermaksud kalau kita lihat diperlukan, ya, katakanlah diperlukan untuk membuat sikit ID, katakan interior design ataupun itu programming umpama kan, diminta dan kita menawarkan, maka mungkin one off, mungkin ianya secara kontrak 6 bulan ataupun projek 1 tahun. Tapi dia bergantung kepada terma-terma dalam kontrak tersebut. Jadi bila kita lihatkan bahawa ianya ada melibatkan kontrak, ianya melibatkan buruh, ianya melibatkan service for kontrak, maka kita akan lihatkan bahawa perlunya ianya adanya peraturan yang mana akan melindungi kita dan juga melindungi majikan tersebut, ya, ataupun di antara yang menawar dan yang memberi penawaran tersebut, ya. Secara ringkasnya dikatakan bahawa apa dia economic gig ini adalah satu cara ekonomi yang dijalankan tanpa majikan, ya. Maksudnya tanpa majikan, maksudnya kita bebas kerja sebagai freelancer, sebagai bebas, bahawa kita tiada majikan. Kitalah majikannya, kan? Bahawa kita ni orang perseorangan yang menjadi majikan pada diri kita, ya. Dan kita akan menjual perkhidmatan mereka kepada orang lain, ya. Jadi kita akan setelah kita hampir setahun, ya, kalau kita tengok MCO dulu 18 Mac kita declare MCO 1 dan almost, ya, hari ini 1 Februari dan hampir setahun, ya, kita akan bahawa norma baru inilah akan jadi norma semasa kita, ya, dan kita harapkan bahawa kita akan menjadi kebiasaan, ya. Jadi kalau kita tengok sebab tu dikatakan kalau bila saya buat bacaan dalam penyediaan slide ini, kita buat banyak penulisan yang bercerita pasal ekonomi gig ini, bagaimana ianya boleh membantu terutamanya bagi mereka-mereka yang tiada pekerjaan, ya. Kita lihatkan dengan MCO ni, dengan pandemik COVID-19 ini, yang banyak terjejas adalah sosioekonomik, ya, sosioekonomi negara kita, pekerja-pekerja yang berada di luar sana tidak lagi bekerja, tapi kita sentiasa ada pilihan, ya, kita ada pilihan. Jadi kita akan bawa rezeki ini di mana-mana dan insyaAllah kerana kita ada kepakaran, kita ada kemahiran, kita boleh mampu lagi menyumbang kepada orang yang memerlukan, ya. Sebab tu kita lihatkan kalau tengok salah satu segmen baru kerja ini, ekonomi gig ni mampu tangani isu pengangguran, ya. Ini adalah satu-satu isu yang telah kita bincangkan bahawa kalau ramai orang menganggur, maka ekonomi akan terjejas. Bukan ekonomi negara sahaja terjejas, ekonomi rumah tangga itu terjejas, ya. Dan bila ianya terjejas, ia menyebabkan banyak perkara lagi. Jadi kebenarnya kita lihatkan bahawa dalam definisi lain yang kita nampak, ya, ianya adalah secara meluas ekonomi platform, ya. Kenapa platform kita apa? Kita punya digital platform lah. Digital platform kita, platform media sosial kita, ya. That is the platform yang kita nampak. Ekonomi atas permintaan, ya. Bermaksudnya ekonomi atas permintaan, maksudnya seandainya kita it is based on demand, ya. Maksudnya kita tidaklah sebarang-sebarangan untuk menawar perkhidmatan kita, tetapi dalam mempromosikan diri kita dengan kemahiran kita untuk terus serta dalam ekonomi gig ini, seharusnya kita juga boleh membuat pemasaran dan di atas permintaan, ya. Dan sebab itu kita lihatkan bahawa salah satu yang agak penting dalam ekonomi gig ini, kita mempunyai database, ya, database dalam bilang niaga yang kita ceburi. Atau berkaitan ekonomi bersama, ialah ekonomi bersamanya dalam ekonomi gig ini kita nampakkan ianya lebih pada kolaborasi di antara kita dengan majikan-majikan yang berada di luar sana yang memerlukan perkhidmatan kita, ya. Ialah satu program kolaborasi. Bermaksudnya I will help you, kita akan saling membantu di antara satu sama lain, tetapi sama-sama mendapat manfaatnya, ya, mendapat manfaatnya. Kepada majikan dikatakan bahawa salah satu yang dapatan daripada kajian bahawa mereka boleh mengurangkan kos buruh, mereka boleh meningkatkan produktiviti, ya. Itu salah satu kita nampak kebajikan kepada majikan. Dan bila kita lihatkan bahawa dalam konteks ini, gig ini juga boleh mampu meningkatkan pendapatan dan juga produktiviti, ya, produktiviti majikan dan juga produktiviti kita sebagai the giggers tadi, ataupun the gig ekonomi, orang yang turut serta dalam gig ini, ya. Dan kita lihatkan bahawa yang merujuk kepada permintaan dan penawaran perkhidmatan jangka pendek ataupun berdasarkan tugas. So kadang-kadang kalau tugas itu banyak, dia akan berpanjangan. Tetapi kalau tugas itu tidak banyak, dia akan jadi one off. Sebab itu salah satu yang kita nampak bila kita turut serta dalam ekonomi gig ini, kita lihatkan salah satu dikatakan kita boleh menawarkan benda yang add value. Ada nilai tambah perkhidmatan kita kepada majikan. Ya, nilai tambah bermaksudnya ada nilai tambah differentiation. Differentiation bermaksudnya
untuk kita kekal lama dalam bisnes, dalam ekonomi gig ni, kita dilihatkan utamanya kita punya performance itu kita nampak bahawa we must be able to deliver. Bermaksudnya bila kita diberi tugasan-tugasan itu kita mampu memberi perkhidmatan yang terbaik dan ada kelainannya yang dikatakan di bawah, ada nilai tambahnya. Nilai tambah added value ni lah yang akan menyebabkan kita ini akan menjadi preference ataupun kita ini akan jadi lebih orang majikan itu lebih favorable kepada kita kerana prestasi kita, kualiti kita dan mungkin juga kerana harga yang kita tawarkan itu agak kompetitif dan boleh memikat pihak sana, ya. Okey. Jadi kalau kita tengokkan bahawa dalam gambar ni kita tengokkan memanglah kebanyakannya gig ekonomi ini berpusat daripada kerjaya sebagai drivers, Grab drivers ataupun penghantar-penghantar, e-hailing driver. Asalnya begitu. Mereka ini menawarkan diri mereka sebagai pekerja-pekerja kontrak untuk perkhidmatan hantaran, ya. Dan kita nampak sekarang dengan paling banyak yang menjadinya ialah orang yang terlibat sebagai pemandu jet, pemandu ninja, ya, Lazada, Shopee dan sebagainya. Mereka bekerja secara ada yang bekerja secara tetap, tapi yang kita lihatkan dalam gig ekonomi ini orang yang bekerja based on assignment atas petugasan ataupun berasaskan kepada jangka masa yang pendek, ya. Okey. Jadi itu dah sedikit definisi apa dikatakan gig ekonomi ini dan kita nampak seterusnya kita nampak apa dia? Apa yang dikatakan amalan baik peraturan, ya, GRP, ya. Apa yang dikatakan amalan peraturan ataupun good regulatory practices, ya. Kalau di MPC inilah salah satu bidang ataupun kote MPC dalam mempromosikan amalan baik peraturan, ya. Kalau kita lihatkan amalan baik peraturan ini adalah satu intervensi kerajaan, ya, dalam memastikan tiada jurang dalam sistem perundangan. Tapi GRP itu, amalan baik peraturan itu sendiri adalah satu proses. Satu proses kita memaskimi peraturan-peraturan sedia ada. Dalam kes ekonomi ini, peraturan-peraturan yang boleh memberi manfaat, ya, kepada majikan tersebut dan juga manfaat kepada pemain-pemain gig tadi ataupun the giggers tadi, orang yang turut serta dalam ekonomi gig ni, ya. Sebenarnya apa yang kita nampak, proses-proses ini adalah tujuannya dah untuk menyeragamkan proses dalam pembangunan perubahan, ya. So kita dapat dalam proses itu amalan baik peraturan ini sebenarnya adalah proses-proses yang diiktiraf, ya, yang selari dengan amalan perundangan antarabangsa, ya, antarabangsa ataupun dia selari dengan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara lain. Dan kemudiannya kita lihatkan bahawa bagaimana kita lihatkan sekali lagi amalan baik peraturan ini haruslah mencapai polisi objektif awam dalam melindungi, ya. Sebab itu salah satu pentingnya kita perlu ada peraturan. Peraturan itu untuk melindungi keselamatan dan kebajikan giggers ini serta mengubah tingkah laku pematuhan, ya. So kalau kita tengok dalam industri gigs ni, kita nampak kita juga kena menghormati kontrak. Kita juga kena menghormati aku janji ataupun terma-terma penawaran kontrak tersebut, ya. Bermaksudnya dekat situ kita nampakkan ada perkara-perkara yang kita harus patuh, ya, harus patuh, ya. Jadi ini dia dikatakan bagaimana pada topik pagi ini ialah bagaimana kita ingin mengaitkan dua topik berbeza ini kepada saling membantu ataupun saling sumbang menyumbang di antara satu sama lain. Okey Fadhan, ya. Okey Fadhan, boleh, ya? Okey. Right. Jadi kita teruskan, ya. Kita teruskan. Kalau kita tengok analisis senario sekarang, ya. Jadi bila kita nampak dalam keadaan COVID-19 ini dan kita lihatkan dengan MCO ini, PKP dan PKPD dan sebagainya, yang amat penting sekarang ialah pertamanya kita cuba mengimbangi, kata dalam Tan Sri Noor Hisham, yang tu Noor Hisham yang lain, ya. Tan Sri Noor Hisham, yang ni Noor Hisham lain. Ya. Tapi kita cuba mengimbangi apa? Bila dalam ekonomi, life and livelihood, ya. Keselamatan kena jaga, di waktu sama kita juga nak menjaga kesejahteraan ekonomi dan sosial kita. So dalam keadaan ini kita lihatkan bahawa dalam metrik ini yang saya buat ni, ya, pertama kita lihatkan bila PKP ini kedudukan ada rakan-rakan kita yang ataupun ada di luar sana yang lihatkan bahawa kedudukan kewangan kita agak mantap. Bermaksudnya kita we are very financially we are very strong, ya. Dan ada yang kurang. Ada yang kurang, ya, yang terkesan. Siapa yang terkesan? Yang telah di VSS ataupun melalui proses
BSS, melalui proses ditamatkan perkhidmatan, melalui proses mutual separation scheme, ya. Tadi lah voluntary separation scheme. Tapi ada juga yang melalui proses di mana ianya dah ditamatkan perkhidmatan kontraknya lebih awal, ya. So kita nampak, sebenarnya kita nak imbangkan bila kita turut serta dalam ekonomi, kita nak apa? Keseimbangan dan kualiti kehidupan. Bermaksudnya dalam bahasa Inggeris dengan izin dikatakan bahawa we are trying to balance out between quality of work-life balance dengan our financial standing kita. Ya. So kalau kita tengok dalam top right hand quadrant, sukuan pertama yang di atas kanan tu, saya letakkan gambar-gambar kebahagiaan kehidupan. Kebahagiaan kehidupan maksudnya orang-orang yang mana kukuh kedudukan kewangannya dan mereka ini orang yang boleh meimbangi kehidupannya. Maksudnya tidak ada stres dan sebagainya, mental, fizikalnya elok, ya. So kita berharapkan bahawa bila kita turut serta dalam kedudukan dalam ekonomi gig ini, kita akan berada di sana, di dalam sukuan satu tersebut. Pertahanan, kita dapat sukuan satu adalah destinasi kita. Tetapi di waktu yang sama kita ada juga yang mana walaupun dia punya kedudukan kewangan itu tidak mantap, cukuplah. Cukup, maksudnya cukup, maksudnya dia tidak membebankan, ya. Maksudnya cukup, ya. So orang yang ini hidupnya tenang, ketenangan dalam kecukupan, ya. Maksudnya ketenangan dan kecukupan, dia bersyukurlah, kan ada di kita berada kat situ. Ada di antara kita yang berada di yang top right hand corner tadi. Ada juga di antara kita yang berada di sukuan yang kanan bawah ni. Kesenangan dalam tekanan, kesenangan. Senang, kita nampak banyak duit, tetapi kita cakap bahawa banyak, kenapa dia ada banyak tugasan-tugasan luar, banyak kerja-kerja terpaksa melalui tekanan dan sebagainya, ya. So yang ini dikatakan kesenangan dalam tekanan, ya. Ada juga yang begitu. Duit, kewangan tidak ada masalah. Okey, tapi kalau kita dalam di antara kita ni, kita berada di sukuan yang bawah ni, di mana kita punya kedudukan kewangan itu tidak mantap dan kita lihatkan bahawa kehidupan kita juga tidak berapa mantap. Quality of work-life balance itu tidak balance. Ya, maksudnya tidak balance. Jadi kat sini kesenangan, kesempitan kehidupan serta kepayahan mengimbangi. Ya, diimbangi, ya. Maka kita lihatkan bahawa that's why kita letak gambar full option. Itu kita ada option. Bermaksudnya seandainya kita berada di option ini, yang apa yang nak berlaku ialah bila kita turut serta dalam ekonomi gig ini, kita harapkan sukuan yang berada di bawah ini, saya letakkan gambar question mark ni, ini dikatakan jugglers. Jugglers, apa tahu? Jugglers. Kalau tengok dekat circle ni, orang yang buat juggling kan? Juggling. Betul. So, jugglers. So juggler ni apa? Orang yang try to juggle between life lah. Ya, terpaksa membuat berbagai kerja, banyak-banyak kerja, terpaksa buat kerja ini, kerja itu, 2-3 kerja, hanya untuk memastikan bahawa kedudukan kewangannya mantap. Ya. So, jadi kita lihatkan bahawa bila kita berada dalam keadaan begini, masih dengan dua perkataan, 2A, we must be able to adapt and adopt. Ya. Kita kena adapt lah. Kita kena adapt. Dan kita sentiasa mencari option. Apakah option kita? Option kita bagaimana kita boleh menyara keluarga kita. Yang paling penting ialah pembangunan sosio-ekonomi keluarga kita. Ya. Jadi sebab tu kita lihatkan bila kita berada dekat bawah ni, kita sentiasa ada option. Ya, sentiasa ada option. Sebab tu kita lihatkan dalam bila berada dalam trend ekonomi norma baru ni, maka kita salah satu orang yang turut serta kita, ada orang option yang lain. Optionnya dia akan jadi informal entrepreneurs, ya, ataupun dia meniaga. Dia meniaga, ya, ada. Tapi yang kita lihatkan ekonomi gini ialah buruh kontrak. Ya, maksudnya kita maksudnya label lah, bukan kita nampak kita dia sebagai freelance, ya, macam saya sebagai freelance trainer, pasal freelance consultant begitu, ya. Masuk kita ada tanggungjawab kita dengan majikan-majikan. So kita lihat option apa yang ada. Ya, kita lihatkan option apa yang ada. Ya. Sebab tu salah satu tugasan kita, kita sentiasa mencari dan mengintai peluang bagaimana kita boleh mengimbangi supaya apa jua yang kita buat ini akan pergi kepada destinasi sukuan yang pertama tadi, iaitu untuk kebahagiaan kehidupan kita. Kebahagiaan kehidupan kita, ya. Okey. So yang ini dalam satu kajian dikatakan bahawa di sebelah kanan ni dipanggil surface tu. Surface. Surface ni apa? Kalau kita tengok orang yang surf, ya, kalau di luar kajian, surface ni orang yang surface ni ialah orang yang surf dekat apa? Apa nama surfer apa? Papan
Gelongso kan? Papaluncur laut kan? Surface tu. Surface ni bapaknya dia ni apa jua dalam keadaan macam mana, air gelombang pun macam mana, dia boleh adapt. Dia boleh adapt. Tapi kalau kita kan yang sebelah kiri ni, ini orang dipanggil grounded people. Grounded people maksudnya dari segi basic requirement-nya sudah mantap. Okey. Dan itu analisis masa yang mana kita akan bawa gig ini akan berubah seandainya kita berada kat sini. Tapi di mana berada pun kita akan bawa seandainya kita ingin mengisi waktu lapang kita, bahawa kita membuat kerja itu adalah kerana kita punya passion kan. Maka gig economy ini adalah juga sesuai untuk mereka yang berada di kuadran-kuadran yang lain ya. Tapi agak meruncing kita akan bagi mereka yang terpaksa mencari pendapatan dan sebagainya. Okey. Jadi umpama itu kita nampakkan slide seterusnya kita nampakkan bahawa penyumbang utama kepada trend semasa ya, bila kita lihatkan kita bekerja tetapi kita terpaksa mengambil 30% pay cut katakanlah ya, termasuknya kerana ada syarikat-syarikat yang kita lihatkan bahawa dia terpaksa membuat potongan gaji ya. Maka jadi kita lihatkan bila dengan expertise kita yang ada, kepakaran kita ni, kalau kita dipotong 30%, maka kita nak cari di luar sana bagaimana kita boleh top up balik dengan 30% tersebut. Ya. So inilah jalannya. Kita akan adalah penyataan bahawa ramai di antara the giggers ini atau freelancers atau contract workers ini terpaksa turut serta dalam the gig economy itself. Sebenarnya kita akan bahawa kita juga ada beban hutang ya. Kita ada beban hutang dan bila kita ini telah tiada pekerjaan ataupun sekali lagi kita telah mengalami kekurangan dari segi pendapatan, kita terpaksa mencari lebihan kewangan untuk tujuan apa? Untuk pastikan bahawa kita boleh mampu membayar hutang. Walaupun dulu kita ada moratorium dan kemudiannya ianya telah diangkat 6 bulan, kita lihatkan bahawa kita masih ada hutang-hutang yang perlu diselesaikan. Jadi satu lagi outlet yang kita dapatkan ialah turut serta dalam ekonomi gig ini. So, turut serta sekali lagi tujuannya untuk menstabilkan aliran ketunaian, untuk menstabilkan kedudukan. Dan kita juga ada bil-bil yang terpaksa kita bayar bulan-bulan ya. Dan kita juga melihatkan banyak tingginya pengangguran, terutamanya dalam kalangan siapa? Dalam kalangan graduan ya. Jadi kita lihatkan ramai yang telah bergraduat dan bila bergraduat kita harapkan dapat pekerjaan. Ya. Tapi mungkin buat masa ini pekerjaan itu tidak mungkin dalam secara fizikal. Tapi ianya bentuk kita pekerjaan itu dalam bentuk kita berada dalam platform digital teknologi ya. So kita akan bawa salah satu lagi penyumbang ialah peningkatan pengangguran, terutamanya bila lebih ramai graduan bekerja dikeluarkan daripada universiti-universiti. Dan kita juga akan bawa salah satu juga penyumbang bila mana kita telah diarahkan tutup premis, tidak boleh bergerak sana sini, dan kita nampakkan kita terpaksa mengambil cuti tanpa gaji ya. Saya dipahamkan ada beberapa organisasi dia tidak membuang orang. Maksudnya you are still employed by us but we will not pay you in the period of 1 tahun ke 2 tahun, bergantung ya. Jadi dia akan bagi option. Jadi kita akan lagi ramai, lepas tu dikatakan angka 26% tadi dijangkakan akan naik ya. Akan naik kepada 31% ataupun lebih pada 26% ya. Jadi ini dikatakan trend semasa. Mengapa kita akan bawa seandainya kita ada kepakaran, apa juga kepakaran dari segi programming atau program kemahiran dari segi penulisan, kemahiran, maka kita akan inilah satu avenue yang mana kita boleh terlibat dengan ekonomi ya. Nah, tapi cabarannya ialah mencari orang yang memerlukan kepakaran kita ya. Sebab tu dikatakan salah satu kemahiran yang perlu ada kita berada di dalam ekonomi gig inilah ialah networking, rangkaian kita, rangkaian kenalan kita, rangkaian potential client kita klien-klien betul. So ini dikatakan antara perkara-perkara yang menyumbang dengan peningkatan ya. Ini adalah trend, kita nampak trend dia makin ramai orang meningkat ya. Meningkatnya penyertaan dalam menjadi giggers ini ya. Okey, seterusnya kita nampakkan bahawa jadi yang itu kita nampakkan seterusnya kita lihat ya.
mengapa kita terpaksa ramai optionnya lah berada dalam ekonomi gig ni. Trend norma baru penyataan dalam ekonomi ini seterusnya kita lihatkan bahawa tujuannya apa? Ya. Tujuannya ialah kestabilan ekonomi. Itu yang kita telah katakan dalam kuadran tadi, ialah we must be able to stabilize the economy. Ekonomi bukan apa? Ekonomi keluarga kita dulu. Ekonomi diri kita dulu, ya. Kita mahu kestabilan, ya. Satu lagi yang kita nampakkan, kita lihatkan salah satu istilah yang saya dengar dalam TV baru ni ialah dipanggil apa? Cash flow lifeline. Saya pun bahawa salah satu kita lihatkan bahawa kita turut serta dalam ekonomi ini ialah talian hayat aliran tunai. Talian hayat aliran tunai. Umpamanya kalau kita tengok dalam e-hailing pun dia akan dapat ada punya collection weekly ataupun daily dan sebagainya, ataupun kita pun based on assignment, ya. So kita harapkan bahawa kita akan sentiasa mendapat reverse aliran tunai itu akan sentiasa ada, ya. Okey. Sebenarnya kita lihatkan bahawa bila kita terlibat dalam gig ni, selain daripada kita duduk saja, ada juga orang yang terlibat, dia tidak ada kemahiran. Tapi dia belajar dan dia create kemahiran yang ada dan dikatakan kelainan daripada kelainan, tetapi dia biasanya kemahiran ini berasaskan tugasan hakiki awal, ya. So bila kita terus serta dalam ekonomi gig ni, kita memang ada kerja, ya. Ada orang bila duduk kat rumah dia tak boleh duduk kerja, dia tak boleh duduk diam, ya. So lepas tu saya selalu menceritakan bahawa dalam ekonomi gig ni, istilah yang saya gunakan ialah GOLF. GOLF. Saya selalu gunakan istilah GOLF. Ya, patan kat MPC Wilayah Utara depan tu ada padang golf, patan? Golf, Ada. Golf maksudnya dalam gig ekonomi ni, kita akronim apa? We go on learning forever. Go on learning forever. Ya, satu proses transformasi dengan GOLF ini kita akan apa? Kita akan jadi golf lain apa? Golongan orang lebih fulusnya. Ya, golongan orang lebih fulus. Gig ini mampu membawa fulus kepada kita. Ya. Jadi kita lihatkan bahawa untuk itu saya sering mengatakan bahawa bila kita ada terlibat dengan permainan golf dalam gig ekonomi ini, maka kita ni apa? Bukan lagi giggers, kita jadi golfer. Golfer. Golfer apa? We go on learning for excellent richness and reputation. We go on learning for excellent extra richness pun tak apa, and reputation. Richness, R yang pertama tu richness ataupun reputation. Penting, ya. Kenapa? Bila kita lihatkan dalam gig ekonomi ni is a very competitive market juga. Termasuknya kalau kita tidak deliver, maka kita ini dapat kerja, habis tak ada pekerja, tak ada repeat order, tidak ada repeat contract dan sebagainya. Atas itu kita kena lihatkan bahawa apa cutting edge kita, apa added value yang kita bawa, ya. So kita lihatkan players yang ada ni memang basic requirementnya ialah basic kompetensinya, mereka ini terpaksa ialah arif tentang digital teknologi ni, tapi yang paling pentingnya ini show delivery system. Sistem penyampaian kita bila kita ini ditawarkan kontrak tersebut, dan kita sebab tu kita tengok e-hailing, Uber, kita tengok Grab dan sebagainya, semua ni dia ada rating kan. Maksudnya dia kena kekalkan prestasi kita 4, 5, kalau dalam skala Likert 1 hingga 5 tu sangat baik ataupun cemerlang, maka kita harus berada dekat situ, ya. Okey, sebenarnya kita lihatkan bahawa ada yang terlibat kerana kelapangan masa, we are very creative and innovative, maka kita lihatkan bahawa inilah perkara-perkara yang kita boleh tawarkan, ya. Kalau kita punya, walaupun kerja hakiki kita ialah kita kata kita programmer, tapi kita juga pandai menulis skrip umpamanya, pandai juga dalam lukisan ID umpamanya, pandai juga dalam memberi ceramah-ceramah sikit-sikit, kan. So kita lihatkan bahawa ada di antara trend ini bahawa yang terlibat dalam gig ekonomi ini, kerana mereka ini tadi berada dalam kuadran yang agak stabil dan imbang tadi, dia lihatkan bahawa it is just to SOB atau dalam passion dia saja, ya. Okey, sebenarnya kita lihat juga apa je, kita ini ialah to polish our talents. Kita ni banyak bakat-bakat yang terpendam, ya. This is masa kita boleh polish lah talent kita, kan. Bahawa dengan kita boleh menawarkan bagaimana membuat katakanlah memasang aircon, ya, dan sebagainya, ya. Jadi kita tengoklah, ya. Kita ialah salah satu platform game ini adalah ekonomi gig ini adalah satu platform bagaimana dengan hobi kita mendapat pendapatan, dengan bakat yang ada kita juga mendapat pendapatan. Tujuannya apa? Untuk kelestarian kehidupan,
ya, untuk kelestarian kemampuan. Bermaksudnya walaupun kita harapkan bila ekonomi pulih nanti kita yang bekerja dalam gig ekonomi ini akan dipilih, tetapi kita nampakkan bahawa ramai juga akan meneruskan dalam gig ekonomi. Kenapa apa? Keseronokan berada dalam gig ekonomi ini. Bermaksudnya tak payah pergi pejabat, you are working from home, from virtual kan. Tetapi orang lain masih ya. Sebab tu kita nampak di antara rakan-rakan ustaz kita yang memberi ceramah dan sebagainya, dia pun agak sibuk, dia kata. Saya dengar dalam ceramah-ceramah yang ada agak sibuk. Kenapa? Ada benda yang telah kita boleh sampaikan. Ya. Okay. Jadi ini antara perkara-perkara dikatakan kita punya driving forces lah. Driving forces ataupun pendorong kita lihatkan lebih ramai orang terlibat dalam ekonomi gig. Ini trend dia. Jadi kita lihatkan perkembangan ekonomi ini diwarnai oleh ini ya. So selain daripada faktor-faktor tadi ada keadaan dan faktor, kali ini kita lihatkan apa? Because of the added value tu. Yang seronoknya, kenapa? Dia disokong oleh flexibility masa bekerja. Bermaksudnya kalau kita offer diri kita di Malaysia ni, pastilah ikut waktu Malaysia. Tetapi kalau kita ni expertise kita adalah dalam forex, trading, gold dan sebagainya, advisor dalam benda-benda lain, kita juga boleh menawarkan apa yang kita ada ni kepada seluruh dunia. Ya, ke seluruh dunia. Ya. Kalau kita umpamanya kita pandai mengajar Microsoft Word saja ataupun PowerPoint saja pun tak apa. Kita lihatkan bahawa ianya kita nampakkan bahawa kita boleh market ourselves kepada dunia. Ya. Sebenarnya kita lihatkan bahawa you work from anywhere. Maksudnya kalau kita ada tab kita, ada laptop kita, kita balik kampung kita, sekarang tak boleh balik kampung lah. Tapi maksudnya kita boleh kerja di mana-mana ya. Di mana-mana ya. Maksudnya kalau bukan dalam office space kita dekat luar, dekat garden pun boleh buat pekerjaan ya. So bermaksudnya kita ada pejabat kita ni boleh di mana-mana saja. Kebebasan memilih jenis kerja. Yang tu kan. Mungkin kita kerja sekarang ni based on apa? Itulah job assignment yang kita dapat. Inilah masanya dengan kita turut serta dengan gig ekonomi ini, kita nampak bahawa we are able to expand our talent. Ya. Dan kemudiannya kita lihat juga kadang-kadang kita nampak, dan saya bukan nampaklah, kita telah mengalaminya bahawa pendapatan mungkin lebih lumayan daripada pekerjaan tetap. Ya. Ramai dikatakan bahawa bila kita buat contract works ni, freelancing ni lagi banyak. Maksudnya kalau kita jadi MC, ada virtual kahwin pun kita boleh jadi MC. Ada MC convocation pun boleh juga kan. Tapi kita lihat pada virtual saya lihat dalam ada orang contoh MC pasal graduation, tadika dan sebagainya. So kita punya expertise sebagai MC dan sebagainya. Ya, ataupun penyeri majlis dan sebagainya. Okey. Tapi kalau kita tengok, okey, silakan Adnan, ada soalan? Maaf mencelah Doktor. Boleh. Okey Doktor, macam sekarang ni budak-budak muda ni dia lebih kepada Insta famous Doktor, untuk food review lah, makeup review lah. Adakah dikonsider sebagai gig ekonomi juga Doktor? Review kat IG story tu, kat IG Insta famous semua tu. Tapi kita tengok kalau dia buat itu untuk dirinya saja atau dia buat itu atas kontrak yang telah ditawarkan ataupun dia buat itu on behalf of the majikan. Kan? Tapi kalau dia buat untuk dirinya, maka kita akan bawa itu, kalau dia dalam perniagaan dan dia tidak berdaftar, kita panggilnya dalam as informal entrepreneur saja. Kan? Informal entrepreneur kan? Kalau dia buat untuk dirinya. Tapi kalau ianya dibuat tujuan, itu telah tugasan yang telah ditawarkan oleh majikan, maka yang itulah termasuk tergolong dalam definisi tadi. Maksudnya kita ada majikan tetapi bukanlah majikan tetap, tetapi very mobile. Maksudnya kita boleh tukar-tukar majikan dan sebagainya. Ya. Tengok dari segi platform apa, tujuan apa, ya. Okey. Betul lah ya, tapi betul lah generasi semasa kita dengan ramai ya yang melibatkan ini, majoriti akan yang ini adalah generasi muda. Tapi kita lihatkan orang-orang lama yang macam kita ni pun juga terlibat dengan ekonomi gig, kan? Dan kita juga terpaksa pick up kompetensi untuk bekerja di atas talian ini, walaupun saya mengaku ia adalah satu pengalaman baru, tetapi saya dah biasa. Kenapa? Kita diberi pendedahan. Ya? Jadi kita lihatkan itulah kita nampak bukan saja untuk yang muda, tapi untuk yang golongan orang all series lah, 2 series, 3 series, 4 series, 5 series, termasuklah saya yang dah 6 series ni. Ya, jadi kita part of the gig economy. That is katakan the evolution yang kita nampak, bukan the young generation,
tapi yang dah older generation pun ramai yang telah turut serta dalam gig ekonomi ini. Ya. Okey, seterusnya Farhan, kita cuba lihat kan. Okey, saya rasa banyak kerajaan juga menggalakkan dan kita dah baca, kita lihatkan bahawa ada peruntukan yang telah diberi kepada MDEC, ya. Dan salah satu yang tidak berapa arif ini, kita lihatkan bahawa ada program Global Online Workforce, GLOW, yang kita nampak kerajaan beri. Tujuannya lah untuk membantu mereka-mereka the giggers in the gig economies, ya. Untuk apa? Dan sebenarnya kita nampak juga lah, ya, bahawa untuk kelestarian kehidupan, maka kerajaan juga telah menggalakkan voluntary contribution, ya, dalam aisaraan, ya, aisaraan. Okey. Ya, sebenarnya kita lihat juga di peringkat Kementerian KPT pun ada juga membantu upaya freelancing bagi graduan. Jadi kita nampakkan bahawa selain pada kita sebagai giggers ini, kita lihatkan bahawa kerajaan juga mengambil prihatin bagaimana boleh membantu industri ini, membantu ekonomi ini, ya. Jadi kita nampak adalah beberapa inisiatif ataupun panggil Economic Stimulus Package yang diperkenal oleh kerajaan bertujuan untuk membantu mereka yang terlibat. Tetapi kita lihat dalam proses kita menjadi peserta dalam ekonomi ini, kita kena initiate, kita kena self-starter ataupun self-initiator dan very independent. Kebanyakan kita ni very independent, maksudnya kita bekerja berdikari sendirilah. We are self-starter. Tujuannya kenapa? Supaya kita tidaklah too highly dependent, tidaklah terlalu bergantung kepada insentif kerajaan saja. Tujuannya apa? Peran ini mungkin hanya ada pada waktu ini dan tidak akan berada di masa akan datang. So, kita lihatkan bahawa kita kena establish nama kita, establish image kita, dan paling pentingnya equity kita. Umpamanya kalau kita kena expertise dalam programming dan kita nampakkan dalam dunia programming, orang kenal kita. Ataupun kita ni expertise kita dalam consultation, maka di luar sana orang kita dikenal. So di waktu ini kita lihatkan bahawa kita betul pentinglah selain daripada itu, kita lihatkan bahawa jaringan kerja itu haruslah kita bangunkan, ya. Okey. Jadi kita lagi, saya rasa ada dalam 15 minit lagi. Alright. Saya akan pergi ke, okey, kita lihatkan tadi slide seterusnya. Inilah dikatakan bahawa evolusi trend norma baru dalam ekonomi gig, ya. Jadi kita nampakkan, kita pun dah tahu dalam pembacaan kita, kalau kita ada Workana.com, ada freelancing.com, inilah platform-platform di mana kita boleh menawarkan. Di platform-platform inilah biasanya kita lihatkan macam kita ada LinkedIn. Kat LinkedIn tu kita nampakkan kita ini ditawarkan tahu kerja-kerja. Ini juga ada platform-platform sebagai professionals dalam bidang-bidang tertentu, kita boleh mencari peluang ataupun we market ourselves through this particular platform. Ya. Jadi kita lihatkan bahawa dalam evolusi tadi kita nampak daripada apa, daripada riders kepada copywriters ataupun accountant, lawyers, ya, programmers, ya. Itu kita nampak. So kita nampak dia hanya dulu tak banyak pekerjaan, dia terhad ke beberapa kerjaya saja. Tapi kalau kita lihat kan, kerjaya ini telah, selagi kita punya expertise atau kepakaran ini ada pasaran, ada majikan yang mencarinya, maka kita lihatkan kita berpeluang untuk teruskan dapat yang dikatakan apa? Cash flow lifeline tadi. Kita mencari talian hayat, aliran tunai tadi, ya. Jadi okay, ini kita nampak dari segi evolusi, dari segi tugasan-tugasan yang ada, yang saya kata tadi secara awal menunjukkan bahawa dia bermula dengan e-hailing, Grab, drivers, Uber dan sebagainya, ya. Okey. Seterusnya kita nampakkan bahawa keindahannya, ya, saya dah ceritakan tadi, dah banyak dah kita ceritakan bahawa kita lihatkan setelah berada dalam gig ekonomi ini, orang dah tak nak pergi kepada kerja tetap. Orang dah tak nak pergi kepada 9 to 5. Orang tak nak pergi kepada 7-3 dan sebagainya. Kenapa? Dia dah comfortable dengan pendapatan, comfortable dengan the ambience, working environment yang sedia ada. Working from home, kerja fleksibel. Kan? Kenapa? Tadi kita lihatkan dua paksi tadi, we are able to balance, kita boleh mengimbangi quality of work balance. Di waktu yang sama, we are able to sustain kita punya financial freedom tadi. Financial freedom tadi. Kebebasan kewangan tadi. Ya. Jadi sebab tu kita nampak dalam gig ekonomi ini, kita nampakkan kita juga boleh memilih sebenarnya Farhan. Kalau kita kerja itu, kita kata the package is not right, the price is not right, it's not so favorable kan.
kita juga ada peluang untuk kebebasan tugasan melihat pilihan. Kita boleh pilih. Ada yang kita boleh terima, ada boleh kita reject. Tapi sebagai starter dalam gig economy ni, dia tidak boleh memilih sangatlah. Terutamanya bila kita banyak terbeban dari segi tanggungan ekonominya. Jadi mungkin banyak lagi yang kita boleh cerita kat sini. Dia katakan bahawa we are in control, autonomy and control, earning while seeking a better job. Sementara kita kerja, kita pun ada pengalaman. Dan mungkin sekarang ini kita lihatkan bahawa kalau kita untuk graduan-graduan yang berada di sana, salah satu yang kita nampakkan adalah dalam CV kita dapatkan apa dia? Kita nampakkan salah satu kemahiran kita ialah sebagai player dalam ekonomi. Bermaksudnya kita telah membuat kerja-kerja tugasan kita dan kita arif dan kita biasa dengan budaya working from home, working on a platform, working from a remote areas. Jadi itulah CV dan senarai-senarai ketugasan itu boleh kita masukkan dalam CV kita. Bukan hanya tujuannya apa? Inilah trend semasa, kita terlihatkan bahawa kepakaran yang boleh orang tawarkan bekerja daripada rumah, bekerja from anywhere, hanya menggunakan gadget-gadget teknologi yang sedia ada. Okay. Jadi kalau kita tengok the second half the topic, kita lihat, ada satu lagi dikatakan apa dia? Slide seterusnya mengatakan bahawa apa yang kurang indahnya, apa yang kurang indahnya evolusi trend norma baru ni. Pertamanya kita nampak bila kalau kita tengok dari segi penawaran itu agak kompetitif. Yang kita nampak sekarang antara rumutannya adalah kita mendapat bayaran yang rendah. Sebenarnya tugasan jangka pendek, one off dan sebagainya. Permintaan tidak konsisten, tidak konsisten. Ada dapat, kadang tak dapat. Ada dapat, lama tak dapat. Ada dapat tiap-tiap hari, very good. Sebenarnya kita nampak persaingan di kalangan freelancers. Kita juga nampak ada kalangan di kalangan. Sebab tu saya kata tadi bahawa kita kena establish kita punya forte, kita kena establish kita punya added value yang ada pada kita. Dan kemudian kita lihatkan salah satunya, kalau kita lihatkan bahawa bila kita bekerja begini, salah satu bila kita bekerja sendiri atau sebagai freelance, tiada jaminan, tiada faedah perlindungan. Kita nampak bahawa gitulah. Maksudnya kalau kita punya mindset ialah hanya untuk jangka pendek. Konsep kais pagi, makan pagi dan sebagainya. Maka kita lihatkan bahawa kita bila bekerja dalam gig ekonomi, kita juga kena ada perancangan bahawa walaupun jangka pendek, tapi cukup untuk jangka panjang. Bermaksudnya kalau kita buat kerja tersebut, cukup untuk bulan, 2 bulan akan datang ataupun 6 bulan akan datang. Sebenarnya kita lihatkan bahawa bila berada dalam gig ekonomi ini juga kita tak tahu, we are very uncertain. Banyak elemen ketidakpastian masa depan. Terutamanya adakah kita akan dipanggil balik, adakah akan kita ditawarkan balik. So kita banyak very uncertain. Sekarang kenapa? Because of competition tadi. Sebenarnya majikan banyak pilihan dan terima kontrak boleh berubah. Terma kontrak boleh berubah. Tapi yang inilah dikata pentingnya kita ada ERP tadi, amalan baik peraturan tadi. Bila kita katakan bahawa kita ini dimanipulasikan, kita ini dieksploitasikan, kan? Maksudnya orang ni dapat harga sekian, kita dapat harga sekian, kan? Jadi kita lihatkan bahawa perlunya peraturan, perlunya perundangan supaya kita lihatkan bahawa salah satu yang kita kena hormat ialah kontrak positif ataupun terma-terma dalam servis tersebut. Kenapa ianya boleh kita lihatkan bahawa ianya salah satu kontrak, kita nampak dia juga boleh kita aku janji bersama, So kita nampak dalam gig ekonomi ni amat pentinglah respect and trust. Cik faham? Respect and trust. Bermaksudnya walaupun kita lihat perjanjian itu hanya perjanjian mulut, ataupun kalau boleh ia kontrak black and white lagi bagus, kan? Tapi we must be able to protect ourselves. Kenapa bila terma kerja itu berubah? Maka it's not within the scope of job. Maka kita ada avenue untuk kita lawan, avenue untuk kita proses negotiation. Sebab itu kita lihatkan bahawa apa juga kontrak yang ada mestilah ada legal bindingnya lah. Ada legal bindingnya ataupun ada dia punya kesan perundangan tersebut. Okey. Jadi kalau kita lihatkan yang itu paling penting adalah kita menghormati perundangan tadi. So antara penulisan yang kita nampak dalam artikel dalam berita-berita yang awal dikatakan bahawa kita nampak peranan amalan baik peraturan dalam trend norma baru dikatakan undang-undang khas ekonomi gig
perlu ambil kira kepentingan bersama, ya. Ini yang telah ditulis oleh Datuk Dr. Ahmad Ramzi Muhammad Zubir November 27, 2019. Ya. Sebenarnya kita juga dicadangkan kerajaan rangka undang-undang untuk lindungi pekerja ekonomi gig. Ya. Ekonomi gig, ya. So yang ini kita nampak antara intervensi kerajaan yang kerajaan cuba buat, ya. Okey. Jadi kalau kita tengok apakah intervensi kerajaan, ya, kalau kita dalam amalan baik peraturan ni ada intervensinya. Salah satu intervensinya slide seterusnya Cik Pak Tan, ya. Kita tengok intervensi kerajaan adalah perlindungan kebajikan gigas, majikan dan komuniti, ya. Kita lihatkan bahawa pentingnya peraturan, pentingnya perundangan tersebut untuk melindungi kita sebagai gigas agar tidak tertipu dan juga majikan tidak tertipu. Nampak semasa we must be able to protect. Yang paling pentingnya apa ialah untuk perlindungan kebajikan gigas, majikan dan komuniti. Ya, maksudnya siapa yang terlibat dalam terma kontrak tersebut. Ya, jadi kita lihatkan dalam intervensi peraturan, kita lihatkan salah satu strategi yang kita nampak dalam GRP ialah command and control. Ya, seandainya kita lihatkan. Tapi kita ni peranan kita sebagai majikan, peranan kita sebagai gigas ialah apa dia? Pematuhan kepada apa jua perundangan tersebut. Kenapa? Salah satu outcome dalam GRP ialah we must be able to modify behaviours of people. Behavior apa? Tingkah laku mereka yang terlibat dalam ekonomi gig ni. Iaitu patuh dan menghormati undang-undang yang telah digubal ataupun terma kontrak yang ada ataupun kondisi-kondisi penawaran kontrak yang ada. Ya? So kita nampak kerajaan juga lihatkan bahawa bagaimana tadi kalau dalam objektif pertama, bila kita berada dalam ekonomi gig ni, kerajaan juga telah menyarankan based on voluntary, ya. Ini masih pada voluntary compliance ataupun pematuhan secara sukarela. Kita harapkan bahawa untuk jaminan jangka melindungi diri kita, maka kita lihatkan ada skim yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam ekonomi lah, skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, ya. Skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri yang ini dipanggilkan voluntary compliance lagi, tidak diwartakan, dia masih secara sukarela, ya. Supaya juga kita akan bawa untuk menjamin satu perkesuan lah untuk menjamin keselamatan tadi. Masa kita bekerja sana ada the hazard, kita bawa Grab, kita bawa e-hailing, kita jadi rider kan, kita buat kerja-kerja yang luar tu kita terdedah kepada kecederaan umpamanya. Supaya juga yang kita yang duduk dalam depan laptop ni pasan sakit urat lah, apa tu, sakit tangan dan sebagainya kan, because of genomics kan, mata pun sakit, stres sakit dan sebagainya kan. Mungkin yang ini boleh melandungi dari segi kebajikan sosial kita, keselamatan sosial. Sebenarnya kita pun ada dikatakan AI Lestari, ya, AI Saraan tersebut, yang mana juga kita lihatkan di peringkat sekarang ini ialah di bawah penjana ini ialah pada voluntary compliance, ya. Tapi masih pada voluntary. Dan waktu yang sama kita lihatkan bahawa kita lihatkan apa jua yang kita dapat ni, kita juga kena menyumbang balik kepada negara melalui bayaran cukai, ya. Yang ini ada akta dia bahawa seandainya kita ini diberi pendapatan, ya, dan kita pun ada yang mana kita terpaksa membuat voluntary declaration, ya, voluntary declaration ataupun untuk cukai kita, ya. Yang ini kita lihatkan GRP membantu dalam memastikan bahawa pertamanya kita yang terlibat dalam gig ekonomi ini akan sentiasa patuh kepada peraturan yang disediakan, ya. Di waktu yang sama kita lihatkan bahawa ada juga intervensi kerajaan yang bukan peraturan yang kita nampak apa bertujuan untuk membantu. Yang ini yang kita nampak ialah penjana tadi, iaitu plan pemulihan ekonomi jangka pendek, ya, melalui proses-proses yang kita nampak ialah bantuan rakyat, ya, prihatin rakyat, stimulus package dan sebagainya. Yang ini adalah bertujuan strategi kerajaan adalah memberi insentif bagi mereka yang terkesan. Tapi kalau kita tidak berdaftar dengan mana-mana ini, mungkin kita akan terkesan lah hasil bantuan prihatin rakyat itu kita tak dapat, ya. Okey. Jadi kita lihatkan kerajaan ada juga intervensi kerajaan. Okey. Jadi kalau kita tengok slide seterusnya, ya. Lagi 5 minit ni kita nampak, ya. Okey, pematuhan kepada perjanjian. Lepas tu dikatakan bahawa kemenjadian tingkah laku penagih berasaskan kepada GRP tadi, amalan peraturan, ya. Pematuhan kepada perjanjian, syarat dan terma kontrak serta perundangan berkaitan, ya. Jadi ini dikatakan bahawa dia juga perlunya kita sebagai orang yang terlibat dalam ekonomi gig ni
ada work ethic sendiri, etika kerja yang sendiri, dan tidak dan mencegah diri kita daripada proses-proses penipuan ataupun tertipu, ya. Jadi kalau maksudnya based on relationship, based on trust, based on mutual respect tadi, saya rasa kita lihatkan salah satu kemapanan dan kelasiran kita dalam ekonomi because of your delivery. Yang paling penting dia katakan it is because of our delivery. Performance kita penting. Because of our goodwill kita penting. Atas dasar apa? Because apa? Perception yang kita create kepada majikan itu elok. Jadi kita lihatkan bahawa nama baik kena jaga dengan kita outcome-nya ialah tingkah laku kita ni tadi, bahawa kita bekerja dengan based on a certain professional work ethic. Kenapa keramaian daripada kita yang berada dalam ni ialah professionals. Okay. Seterusnya kita nampakkan bahawa slide seterusnya sekali lagi is about relationship. Jadi lepas tu kita lihatkan bahawa salah satu kejadian bagaimana kita boleh modifikasi tingkah laku pemain ekonomi gig inilah peraturan akan mewujudkan elemen kepercayaan, kebertanggungjawaban dan hormat. Maksudnya peraturan tadi akan menunjukkan the element of trust, the elements of accountability. The elements of accountability. Itu yang dikatakan bahawa sama ada kita pro tak pro is how we are able to do that. So, jadi salah satu trend masa yang kita nampak bahawa pemain gig yang ada ini adalah yang beretika, yang tinggi etikanya. Sebab tu kalau kita rumuskan orang yang pemain gig ataupun the giggers ini atau yang turut serta dalam ekonomi gig ini sebagai freelancers ataupun kontrak employee seumpamanya, ada 4 ini karakter. Pertamanya, they must be intelligent, they have interest, dia ada integrity, amat penting dia juga adalah very informative. Lepas tu saya letakkan di bawah bahawa perundangan tadi is to complement complement perhubungan baik di antara giggers tadi dan the employers majikan. So kat sini dia kata in the gig economy today, ethics and accountability are failing an all-time low in order to protect yourself from ethical lapses. Bermaksudnya kita nampakkan ada juga yang menjadi bangsa. Kita nampakkan jadi mangsa dan kita nak reduce that. Maksudnya dalam keadaan ekonomi yang semakin susah ini, kita tidak mahu kita ini tertipu, tertekan simply because kita ini ada antara dua parti itu tidak menghormati di antara satu sama lain. Okay. Jadi seterusnya kita lihatkan slide 2 terakhir pematuhan kendiri. Salah satu yang kita nampak dalam GRP ni kalau boleh kita lihat adalah pematuhan kendiri. Pematuhan secara sekelera melalui tarbiyah dan disiplin. Sebab tu kita lihatkan bahawa salah satu kita nampak trend yang baru dalam norma baru dalam gig ekonomi ini, kita nampakkan peserta-peserta yang berada sini are well educated. Well educated, they are well informed dan dia kena. Kenapa? Ini sebab masa depan. Kalau kita lihatkan bahawa we are professionally unethical dan maksudnya dalam pasaran nanti dia akan tersebar dengan cepatnya. Dalam betul jabatan, kalau kita bagus, orang kata macam-macam pasal kita. Tapi kalau tak bagus kan, macam-macam. Sekejap je orang nampak kita tak bagus. Sebab tu kita pentingkan bahawa prestasi diri itu penting, equity diri kita penting. Jadi sebab tu salah satu dalam GRP ni kita harapkan bahawa kita bukan nak buat perundangan orang terpaksa. Tapi lah kita sedar. Sedar bahawa self-regulatory ataupun dipanggil voluntary compliance, pematuhan kendiri. Dan akhirnya tarbiyah itu maksudnya pendidikan yang berterusan dan akhirnya kita nampakkan bahawa kita harapkan dalam gig ekonomi ini apa jua perundangan yang kita akan lalui because dalam proses itu tujuannya ialah to protect untuk melindungi kebajikan kita sebagai giggers atau kebajikan perundangan yang mudah difahami, penguasaan perundangan itu diketahui umur masanya kita tahu. Seandainya kita tak patuh, apa dia hukuman yang bakal kita terima. Sebenarnya kita juga lihatkan giggers boleh menyumbang serta kekal aktif. Kenapa? You know that you are protected, you are all well guarded. Kita ini akan dilindungi adalah satu agensi yang melihatkan kebajikan kita. Kita pun akan jadi seronok. Sebenarnya penting tarbiyah tadi, giggers mudah patuh. Pendekatan civic juga lah penting. Yang paling penting ialah we must be able to maintain the harmony, memelihara kesejahteraan giggers dan majikan. Kita nampakkan itulah trend semasa untuk kelestarian.
untuk kelestarian jangka kalau kita lihat in order to sustain our professional ethics in relationship dengan ni, kita dapatkan bahawa kita kena pelihara tadilah ya. Jadi sikap kita adalah penting. Okey, jadi sebagai rumusannya kita nak katakan bahawa industri gig ini berevolusi, dia juga memberi peluang kepada mereka-mereka yang terkesan dengan ekonomi akibat pandemik COVID-19 ini, dan kita tengoklah, kita diagnose diri kita apa yang kita boleh buat, dan paling penting kalau tak tahu bertanya kepada orang lebih tahu. Kalau kita tak berpengalaman dalam industri ini, kita kena bertanya pada orang-orang yang berpengalaman. Seandainya kita tidak tahu, maka carilah agensi-agensi yang berkaitan yang boleh membantu kita dalam industri ini, ya, dalam ekonomi ya. Jadi saya rasa masa pun 11.31, saya rasa terima kasihlah ya sekali kepada MPC Wilayah Utara, pada saudara Fatan yang telah menjadi moderator pada hari ini, Cik Kasturi ya, Puan Kasturi yang telah menjemput saya ya, dan pengarah MPC Wilayah Utara Dr. Mazrina, ataupun lebih dikenal sebagai Dr. Rina. Thank you very much for the opportunity for me to be here in order to share this particular topic on trend normal baru ekonomi kita ya. So on that note, sekali lagi yang baik kepada Allah SWT, yang kurangnya daripada saya. Seandainya ada soalan-soalan yang boleh saya jawab, saya akan cuba jawablah ya, insyaAllah. Thank you very much Fatan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nur Hisham, terima kasih untuk semua. Alhamdulillah kita mencapai 81 orang peserta pada pagi ini. Satu yang kita pun tak jangkakan, benda baru ni kita nak tahu juga apa benda ekonomi gig. Okey, saya daripada Money Kompas, jadi yang berminat untuk memulakan ekonomi gig ni ada beberapa tips. Yang pertama adalah fokus pada perkhidmatan dahulu. Yang kedua, pastikan hasil kerja anda boleh memuaskan pelanggan. Yang ketiga, dapatkan maklum balas atau testimoni dari pelanggan anda sebanyak mungkin. Yang keempat, portfolio kena ada. Yang kelima, perlu sentiasa konsisten. Jangan cepat putus asa atau malas. Yang keenam, buka account online banking khas untuk perniagaan. Yang ketujuh, daftar di mana-mana platform untuk perniagaan untuk mempromosikan perniagaan anda. Yang ke-8, tawarkan kemahiran melalui website atau blog ataupun laman sosial anda. Dan terakhir sekali yang paling penting yang pada pagi ini, tolong like dan share Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara, di mana pelbagai program-program yang kami akan anjurkan dari semasa ke semasa kami akan update di sana. Dan kami akan juga buat dari semasa kita buat pertandingan jugalah, yang mana kita ada island productivity. Kalau untuk makluman semua, kalau kita tak nampak ada signboard kedah produktif, pindah produktif, playlist produktif, ambil gambar, sharekan di Facebook MPC Wilayah Utara, dan hadiah menarik akan menanti tuan-tuan perempuan. Okey, dengan itu saya Dr. Nur Hisham dan juga terima kasih ke semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih banyak dan saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fazlan.